Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul ahibbah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin, dengan kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah ikhwan, kita pada waktu yang mulia ini, pada pagi yang mulia ini, sekali lagi Allah izinkan kita yang kita berpisah selama 1 tahun dengan Aidul Adha. Kita berjumpa pula dengan Aid Mubarak ini, hari yang sangat diberkati oleh Allah. Sesungguhnya ikhwan, hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Allah, sangat diberkati oleh Allah. Yaumun Nahar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, fasalli li rabbika wanhar. Dan sembahyanglah bagi Rabb kamu dan lakukanlah ibadat nahar, yakni berkorban. Dan kita tahu ikhwan bahawa kelebihan awal daripada 10 Zulhijjah yang disebut dalam riwayat yang sahih begitu dahsyat, begitu agung, begitu tinggi. Dan sekarang ini kita berada pada waktu kemuncak daripada awal yang 10. Ini adalah waktu di mana para jemaah haji akan melakukan kesempurnaan bagi ibadah haji. Setelah mereka ukuf di Arafah, mereka akan keluar ke Muzdalifah bagi menunaikan bahagian-bahagian yang berbaki daripada manasikul hajj. Setelah mereka bermalam, mereka akan melontak di Jamrah. Kemudian mereka akan berkorban dan mereka akan bercukur. Maka berlalu pergilah daripada mereka tahlul awal. Maka tinggallah sebahagian daripada tahlul tsani, akan disempurnakan pada hari yang berbaki. Dan Allah Jalla wa'ala mensisakan kepada mereka ayyamut tasyriq untuk menyempurnakan kewajipan-kewajipan haji yang berbaki. Maka itulah yang disebut dengan haji akbar, haji yang sangat besar di sisi Allah. Tidak ada balasan untuk haji yang mabrur ini, yang dilakukan dengan baik, malaikat syurga di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, pada waktu ini berkumpul 2 perkara besar, iaitu antara pelaksanaan ibadah haji dengan korban yang dilakukan. Hubungan kaum muslimin sangat erat. Sebahagian kaum muslimin melakukan ibadah haji di Mekah.
dan kaum muslimin yang tidak melakukan ibadat haji yang berada di bumi masing-masing melakukan ibadat kurban. Ikhwan, perkataan kurban adalah perkataan Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dapat dierti dengan perkataan dekat, mendekatkan diri kepada Allah. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل آخر إنما يتقبل الله من المتقين. Ini berkenaan dengan korban yang telah dilakukan oleh manusia yang pertama, iaitu Adam dan keluarganya. Allah bercerita, sebahagian kurban Allah terima daripada anak Adam dan sebahagian lagi Allah tidak terima. Allah kata idz qarraba qurbanan, perkataannya adalah idz. Ingatlah, renunglah, bukalah sejarah kembali, tengoklah kepada sejarah, kepada api kehidupan manusia ketika mereka berkorban, mereka berdua berkorban, maka Allah menerima korban satu pihak dan tidak menerima korban satu pihak. Allah tidak menyebut dengan terperinci kenapa Allah menolak, tetapi Allah meletakkan suatu ayat yang sangat istimewa. Kenapa korban ini Allah terima, kenapa korban ini Allah tolak? Allah kata innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Inilah tunjang dia. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada jiwa-jiwa yang ada nilai takwa. Artinya, kenapa pihak ini melakukan korban tidak diterima walaupun dia daripada zuriat Adam, dan kenapa pihak sebelah lagi diterima walaupun daripada zuriat yang sama? Maka Tuhan kata hanya diterima daripada orang yang bertakwa. Maka tahulah kita puncanya. Dalam ayat lain Allah menyatakan daging dan darah korban tidak sampai kepada Allah. Mana mungkin sampai? Ketika Nabi masuk ke pasar, Nabi melihat di tepi pasar ada bangkai kambing. Dalam hadis Jabir, riwayat Imam Muslim, Nabi panggil orang. Nabi kata, siapa nak beli? Siapa nak beli bangkai ini? Sahabat menyatakan, Nabi menyatakan, walaupun dengan 1 dinar, dengan 1 dirham, belilah dengan 1 dirham. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ini bangkai ya Rasulullah, mana ada nilai? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini pada pandangan kamu. Kalau dunia seluruhnya tidak ada nilai di sisi Allah, adakah darah binatang itu bernilai di sisi Allah? Adakah daging binatang itu bernilai? Dunia seluruhnya tidak bernilai di sisi Allah. Jadi apanya Allah mahu daripada korban ini? Maka Tuhan telah menjelaskan, korban adalah jalan menuju takwa, pembersihan jiwa, kedekatan hati pada Allah. Perkataan kurban adalah perkataan yang keramat. Dalam dunia percintaan, kalau kita sebut kurban, dia menjadi rukun percintaan. Bagi orang yang tidak sanggup berkorban, dia tidak boleh bersemuka dengan dunia cinta. Kerana dunia cinta menuntut pengorbanan. Dalam dunia perjuangan, perkataan kurban adalah ruh kepada perjuangan. Kalau seorang pejuang takut dan gentar dengan perkataan kurban, keluarlah daripada dunia perjuangan. Perkataan kurban adalah perkataan yang telah menjadi rukun kepada kehidupan. Allah Jalla wa'ala meletakkan perkataan kurban dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Apabila hamba itu ingin sampai pada Tuhan, dia mesti berkorban. Dia mesti melakukan korban. Dan dia mesti berani untuk berkorban. Kalau dia tidak mahu terlibat dengan kurban, dia tidak boleh mengadakan hubungan yang istimewa dengan Tuhan, yang mencapai kepada martabat yang istimewa, pada nilai yang istimewa. Ikhwan,
Inilah yang telah dilalui oleh para anbiya, para rusul alaihimus salatu wassalam. Mereka berkorban, mereka menjadikan apa sahaja. Kita balik perkataan kurban mengikut bahasa Arab tadi, iaitu mereka sanggup berbuat apa sahaja dalam dunia untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, untuk menyampaikan jiwa mereka kepada Tuhan. Dalam ayat Allah Ta'ala menyatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa may yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengangkat tinggi syiar-syiar Allah, hurumatillah, perkara-perkara yang dihormati di sisi Allah, yakni agama Allah, maka dia memiliki hati yang bertakwa. Itulah mungkin dapat kita lihat daripada sirah seorang Nabi yang mendapat gelaran Khalil di sisi Allah, Ibrahim Al-Khalil. Apabila Allah memberi ujian yang pertama dalam hidup Ibrahim, dia lahir tapi dia tidak diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan ayah. Ibrahim kecil lagi pada waktu itu dan tak mengerti apa-apa. Membesar, masa membesarnya lebih banyak bersendirian daripada bersama ibu dan ayah. Ketika Ibrahim besar, Quran bercerita dia mencari Tuhan. Dia melihat kepada matahari, kepada bintang, kepada bulan. Bila dia melihat kepada matahari, dia menyatakan ini mungkin Tuhan. Bila matahari hilang, datang malam, bulan yang timbul, dia menyatakan dia tidak suka kepada perkara yang hilang tadi. Dia menyatakan bulan ini mungkin Tuhan. Sehinggalah Allah Jalla wa'ala memberi wahyu kepada Ibrahim tentang kewujudan Allah. Maka Ibrahim menerima. Maka berlakulah perkataan kurban dengan maknanya luas, kedekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ibrahim dimusuhi oleh pembesar bagi negeri Iraq yang memiliki kerajaan yang besar. Namrud memiliki kerajaan lebih besar daripada Fir'aun. Dimusuhi. Sehingga kan berlakulah tragedi yang azim, yang akbar. Ibrahim dibuang ke dalam himpunan api. Kalau dilihat kenapa perkara ini berlaku, jawapannya tidak ada lain melainkan kerana Ibrahim mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan membawa umat kepada Tuhan. Tidak ada perkataan yang Ibrahim ucap dalam bentuk makian, cemuhan kepada pemimpin. Tetapi Ibrahim hanya menyatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan akulah yang menghidupkan dan Tuhan akulah yang mematikan. Ini di antara perkara yang tak disenangi didengar oleh masyarakat ketika itu. Ibrahim menyatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang mencipta aku dan memberi petunjuk pada aku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi kepada aku makan dan dialah yang memberi pada aku minum. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang memberi kesembuhan pada aku. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Kemudian dialah yang akan mematikan aku dan menghidupkan aku. Huwallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah yang aku harapkan keampunannya bagi aku daripada kesalahan aku pada hari kiamat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tuhan, berilah kepada aku ilmu yang di dalamnya ada hikmah dan masukkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ibrahim mendekatkan diri dia kepada Tuhan dan ketika itu musuh kepada Bani Adam sangat memusuhi Ibrahim, iaitu syaitan, iblis alaihi la'natullah. Ikhwan, sesungguhnya perkataan kurban adalah perkataan yang sangat dahsyat. Kerana perkataan inilah agama ini tersebar luas.
Dan Allah Jalla wa'ala, ikhwan, tidak ada suatu ujian yang besar Allah bagi pada kita melainkan apabila Allah menguji hati kita, kemampuan kita untuk berkorban ataupun tidak untuk Allah. Seorang imam bahasa yang terkenal yang bernama Imam Ibnu Manzur menulis suatu buku yang terkenal dalam bentuk bahasa Lisanul Arab, menyebut suatu ayat daripada surah Yusuf ayat ke-17, di mana Allah menyebut, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Itu perkataan anak Nabi Yusuf kepada anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yaqub. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau, yakni Nabi Yaqub ayah, bimu'minin lana, dan engkau tidak akan mukmin kepada kami, mempercayai kami, walau kunna sadiqin, walau kami ini daripada orang yang benar. Imam Ibnu Manzur menyatakan, berdasarkan ayat ini kita dapat faham apakah makna iman, kerana Allah mencantumkan perkataan bimu'min dengan sadiqin. Bila kita sebut iman, artinya adalah tasdiq, kerana ayat ini menyebut dengan sirah demikian. Dan ayah tidak akan mempercayai kami, ayah tidak akan mempercayai kami walaupun kami orang yang benar. Maka kata imam ahli bahasa ini, iman bermakna tasdiq, membenarkan. Ya ikhwan, inilah pertaruhan hidup. Allah hantar para nabi dan para rasul untuk mengajar kita bagaimana untuk membenarkan Tuhan, bagaimana untuk membenarkan Tuhan, bagaimana jiwa kita nak membenarkan Tuhan. Kepercayaan itu datang daripada suatu pembenaran. Kita tak disuruh bercakap tentang Tuhan lebih-lebih, mencari Tuhan, tidak. Kita disuruh menerima Tuhan, benarkan Tuhan seperti mana Tuhan berbicara tentang dirinya. Benarkan. Benarkan. Kata imam, menurut istilah at-tasdiq bima jaa bihi Rasulil Karim Muhammad alaihi salatu wassalam bima ulima minad din bil darurah. Tasdiq, membenarkan apa yang datang dengannya akan Rasul yang mulia ini, iaitu Muhammad, ke atasnya salawat dan salam daripada Tuhan, daripada apa yang Tuhan beri pengetahuan kepadanya daripada urusan agama ini. Hanya membenarkan. Membenarkan. Seluruhnya Allah bercerita tentang agama dia daripada lisan Rasul, kita disuruh benarkan. Korbankan perasaan, korbankan cita rasa, korbankan syuur, bawa keseluruhan itu untuk dekat kepada Allah dengan tasdiq, benarkan apa yang Tuhan bicara. Sebagai contoh ikhwan, sebagai contoh yang kecil, Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang kelebihan dan ganjaran bagi orang yang sabar. Apa orang sabar ni nak dapat? Apa orang yang sabar ni akan dapat? Allah bercerita. Maka Allah guna satu perkataan, wabashiris sabirin. Wabashiris sabirin. Dan engkau tabsyirkan kepada orang-orang yang sabar. Gembirakan, sampaikan khabar gembira Muhammad kepada orang yang sabar. Mereka akan mendapat kesempurnaan penghisapan di sisi Allah tanpa batasan. Sesungguhnya balasan untuk orang yang sabar, Tuhan akan sempurnakan ganjaran sabar kepada dia tanpa hisab, tanpa batas. Dan Quran bercerita kepada kita jenis benda yang akan datang yang menguji kesabaran jiwa.
Dan Quran bercerita kepada kita apa yang patut kita ucap ketika kita ditimpa dengan ujian. Apabila bicara itu datang daripada kalamullah dan kalam utusan Allah, kita balik kepada makna iman daripada sudut bahasa tadi. Bermakna benarkan. Benarkan. Adakah kamu menyatakan kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Apabila ujian datang, apa yang kita perlu buat? Benarkan. Benarkan. Seperti yang Allah ucap di dalam surah Al-Ahzab, ketika para sahabat melihat tentera Ahzab, mereka menyatakan, haza ma wa'adana Allah wa rasulahu. Sesungguhnya inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Maka maha benarlah Allah dan Rasulnya. Berbeza dengan orang munafik, ketika mereka melihat tentera Ahzab, mereka menyatakan, mana dia janji Allah dan Rasul. Kita disuruh benarkan Tuhan. Tuhan kata ada syurga, benarkan. Tuhan kata ada azab, benarkan. Tuhan kata ada pahala, benarkan. Tuhan kata para anbiya dan rasul, mereka ini benar, mereka ini jujur, mereka ini ada ismah yang Tuhan beri perlindungan kepada mereka. Ajaran mereka mesti dipatuhi, benarkan. Ikhwan, rupanya ujian ini adalah sebesar-besar ujian. Gagallah umat dahulu untuk membenarkan Ibrahim Al-Khalil. Gagal umat Nuh untuk membenarkan Nuh. Dan gagal juga umat Muhammad untuk membenarkan Muhammad. Iman adalah suatu pembenaran. Benarkan. Dan bukan pembenaran yang biasa, membenarkan apa yang datang melalui jalan para rasul. Rasul yang kita imani adalah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan antum lihat dalam kehidupan para anbiya ini, ikhwan, mereka lah orang yang paling membenarkan Tuhan. Mereka paling membenarkan Tuhan. Kerana perjalanan mereka itu sangat unik, sangat ajaib, dan sangat istimewa. Cara Ibrahim membenarkan Tuhan sangat dahsyat. Dia bertanya kepada anak dia tentang mimpinya dan meminta anaknya membenarkan mimpi itu, bahawa ini daripada Tuhan. Dan anak dia menjawab, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak dia benarkan mimpi itu dan menyatakan, ayah, di atas kebenaran ini dan pembenaran ini ayah akan dapati, saya sabar. Untuk membenarkan Tuhan, kita memerlukan suatu uniform besar yang bernama sabar. Tanpa sabar kita tak dapat benarkan Tuhan, mempercayai Tuhan, melaksanakan semua perkara yang Tuhan minta dengan tubuh badan kita adalah episod yang kedua daripada pembenaran. Seperti Allah berkata pada Ibrahim, "Iz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Sangat istimewa apabila iman dicampur dengan Islam. Pembenaran jiwa dicampur dengan ketundukan yang zahiriah ini. Ketundukan tubuh badan dicampur di dalamnya pembenaran yang jujur, sangat istimewa. Iz qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya berkata kepadanya, aslim, Islamlah kamu Ibrahim, tunduklah kamu kepada aku Ibrahim, jauhilah segala yang syirik, tegakkanlah tauhid. Ibrahim apabila mendengar kalimah Tuhannya, aslim, aslamtu li rabbil alamin, perkataannya aslim, Islamlah kamu Ibrahim, tunduklah kamu pada aku Ibrahim. Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk dan aku benarkan engkau Tuhan. Ikhwan, inilah kekosongan jiwa kita. Ketika kita diuji, kita kurang membenarkan balasan pada orang yang sabar. Ketika kita kaya, kita kurang membenarkan balasan Allah kepada orang yang bersedekah. Ketika kita muda, kita ada tenaga, kita kurang membenarkan janji Allah kepada orang yang beramal saleh.
Ketika kita hidup di dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah, kita kurang membenarkan janji Allah tentang akhiratnya akan kita jumpa. Subhanallah ikhwan. Allah sangat mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia. Tidak ada nilai dunia ini di sisi Rabbul Alamin. Tidak ada nilai. Tak ada nilai langsung. Bahkan kiamat menunjukkan dunia tidak ada nilai. Hancur segala-galanya. Tapi Allah memuji akhirat. Allah memuji akhirat. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Allah bercerita tentang dunia. Dunia ini tidak lebih hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara minal dhahabi wal fiddah wal khayli al musawwamah wal hars wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apalah hidup di dunia ni, Tuhan kata, kalau tidak laki-laki sangat mencintai wanita, demikian dengan wanita. Kalau tidak berbangga dengan anak laki-laki, kalau tidak berbangga dengan qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah, kekayaan wang ringgit daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan yang dipacu, wal an'ami wal hars, perniagaannya melibatkan binatang ternak yang hasilnya begitu dahsyat, ladang-ladang sawah-sawah yang begitu tinggi harganya ketika dijual, berlaku tawar-menawar. Hebat manusia dengan perkara ini. Akhirnya Tuhan kata zalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata, seronok apa sangat duduk dalam dunia ni? Seronok kah? Seronok kah? Zalika mata'ul hayatid dunya. Maka Allah kata, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah kata, dan Allah 'indahu, di sisinya tempat kesudahan yang baik dan indah. Dunia yang kita duduk ni rupanya tak indah lagi. Segala nikmat dalam dunia ni rupanya tak nikmat lagi. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kesudahan yang indah, yang baik ada di sisi Allah. Maka Allah kata, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Nak ada aku terangkan kepada kamu ada benda lebih baik daripada apa yang sedang kamu saksikan ini. Lillazina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa sungguh pada Tuhan dia. Maka Tuhan mula bercerita dan minta kita membandingkan apa yang Tuhan nak bagi. Pertama Allah kata, dunia kamu ada apa? Ada wanita, ada laki-laki, ada anak pinak, terutamanya orang Arab dengan banin. Kamu ada kekayaan yang begitu dahsyat daripada emas dan perak, kuda-kuda tunggangan kamu yang kamu pilih, perniagaan yang melibatkan binatang ternak dan tanah-tanah sawah yang ladang begitu besar yang mahal harga dia. Allah kata, sekarang lihat apa pula ada akhirat. Di akhirat kata Allah, jannatun, jannatun, ada syurga. Ada syurga, tajri min tahtihal anhar, yang kamu tak akan jumpa seperti ini di dunia, yang berlari cantik di bawahnya segala anak-anak sungai. Bukan satu, tapi anhar. Tajri, dia tak berjalan lambat, dia berlari dengan indah, dengan cantik, dengan bunyian, dengan air yang segar, berlari di bawahnya anhar. Satu, Allah kata khalidina fiha, ini kekal, kekal. Tadi yang kamu ada, laki-laki dan wanita, sampai masa kamu tua, hilanglah cantik, hilanglah muda, tak ada yang kekal. Anak-anak, kadang-kadang anak-anak mati dulu daripada ibu bapa, tak ada yang kekal. Harta kekayaan, kuda, orang Arab ni sebah kepada kuda. Binatang ada yang mati, kenderaan kita ada yang rosak.
kena baiki, duit kita habis, sebanyak mana pun, perniagaan-perniagaan yang dahsyat, habis kadang-kadang seluruhnya. Tetapi syurga, kata Allah, khalidina fiha, kalau sekali kaki kamu injak di sana, kamu kekal selama-lamanya. Satu. Allah kata, bandingkan ini dengan dunianya kamu berpusu-pusu kepadanya. Yang kedua, Tuhan kata, wa azwajum mutahharatun, dalam syurga ada pasangan hidup yang sangat suci bersih. Subhanallah. Kalaulah seorang laki-laki dia sukakan dunia kerana ada wanita, Allah kata dalam syurga ada pasangan, ada isteri-isteri, pasangan yang mutahharah, yang suci bersih, yang tidak ada dalam dunia. Subhanallah. Allah hanya buat perbandingan itu dua saja. Dua ni saja tak dapat nak dibandingkan dengan dunia banyak ni yang manusia ambil. Maka Tuhan kata sepatah, waridwanum minallah. Ada lagi satu lebih besar daripada syurga, daripada segala-galanya, keredaan daripada Allah. Dalam ayat lain Allah kata, waridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah itu sangat besar, amat besar. Wallahu basirum bil ibad. Allah kata, sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya. Ikhwan, semoga Allah membetulkan hati kita, mengerti makna iman, mengerti makna Islam. Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai akhirnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca benda ni, Nabi kata benda ni. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram ketika dia bercerita tentang hadis ini, dia menyatakan ini di antara benda yang Nabi tak pernah tinggal sebut dalam hidup dia. Tak pernah tinggal. Dan insya-Allah akan menjadi sunnah kepada kita untuk tak tinggal sebut. Apa kata Abu Hurairah? Nabi tak pernah tinggal kata benda ni. Nabi suka kata benda ni. Apa dia? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Abu Hurairah kata, Nabi baca yang ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi kata benda ni. Apa Nabi kata? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Nabi kata, ya Allah, aslih li dini, perelokkanlah bagi aku agama aku, alladhi huwa ismatu amri, kerana agama itulah yang menjadi ismah dalam hidup aku, yang menjadi benteng pemeliharaan aku. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Tak ramai orang ingat, tak ramai orang nampak sumbangan agama dalam hidup dia, sumbangan iman dalam hidup dia. Ramai orang, suatu cerpen ditulis dengan tajuk derita syafiqah, sengsara syafiqah. Seorang yang bernama Syafiqah, bagaimana dia melalui penderitaan hidup bersama suaminya, mertuanya, keluarga suaminya, dengan anak tirinya. Bagaimana dia menderita dalam hidup, sampai pada saat dia merasakan tidak ada arti untuk hidup. Ketika dia mengandung, dia disisihkan oleh keluarga suami, mereka hina dia, mereka tuduh dia macam-macam, mereka tuduh dia buat naya pada anak tiri dia, petuduh macam-macam, perkataan yang kena kepada diri Syafiqah. Sebahagian orang bila kena ujian sebesar lagu tu, kadang-kadang kandungan dia gugur,
Kadang-kadang dia mati masa bersalin kerana tekanan. Jahat dan tajamnya lidah manusia yang tidak ada iman pada Tuhan. Tetapi syafiqah, dia boleh hidup, dia boleh senyum hanya semata-mata kerana agama dalam diri dia. Benar ikhwan, seberat mana ujian, agama itu adalah ismatu amri. Disitulah benteng kehidupan kita. Subhanallah. Ada orang merasa derita hidup ini, derita aman-aman. Tapi bila dia melihat kepada kelebihan sabar yang Tuhan janjikan, maka dia berkata, sesungguhnya sabar itu pahit. Pahit itu adalah ubat. Sabar itu derita, amat derita. Dan Nabi menyebut, wasabru dhiya. Sabar itu panas, Nabi kata. Namun, tidak ada manusia yang boleh sabar dalam hidup ini, melainkan dia akan sentiasa berada pada posisi menang. Orang yang sabar akhirnya tersenyum. Orang yang sabar adalah orang yang sangat menang. Ini kata Adawiyah. Orang yang sabar adalah orang yang menang. Manusia boleh bangkit sembahyang malam hanya kerana sabar. Kalau dia tidak sabar untuk taat pada Allah, dia tidak boleh bangkit. Manusia boleh meninggalkan maksiat hanya kerana sabar. Kalau dia tidak sabar menahan diri daripada melakukan maksiat, dia pasti melakukan maksiat. Maka kata Abu Hurairah, Nabi sebut benda ni, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, elokkanlah agama dalam diri aku. Bagi aku belajar elok-elok, aku faham elok-elok Tuhan. Sebab dia adalah ismatu amri. Kita kena pastikan anak-anak kita reti agama sebelum dia keluar daripada rumah kita. Terutama anak perempuan kita, sebelum dia keluar berumah tangga, dia akan hidup dengan mertua, dengan keluarga mertua. Beri pada dia agama. Kerana agama itu adalah ismatu amri. Ini ucapan yang dahsyat daripada seorang kekasih Allah. Kata Abu Hurairah, Nabi kata, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perelokkanlah bagi aku dunia aku, kerana padanya lah aku berkehidupan. Tengok cara Nabi minta. Ya Allah, bagilah aku kaya. Tidak. Ya Allah, bagilah aku senang. Ya Allah, tak. Wa aslih li, perelokkanlah dunia aku. Kenapa dunia aku kena elok sikit? Kerana allati fiha ma'ashi, di sinilah tempat aku hidup. Aku hidup di sini Tuhan. Bukan nak sekaya-kayanya, nak sedikit kecukupan. Wa aslih li akhirati, ya Allah, perelokkanlah bagi aku akhirat aku. Allati ilaiha ma'adi, kerana akhirat itulah kesudahan tempat aku, ya Allah. Ya ikhwan, jangan lupa akhirat. Walaupun senikmat mana kita dalam dunia, sesengsara mana kita dalam dunia, kerana akhirat itu tempat kita. Kita akan kembali ke sana ikhwan. Jangan lupa akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nabi sebut, kata Abu Hurairah, jadikanlah hidup aku ini, jadikanlah hidup bertambah bagi aku pada tiap-tiap kebaikan. Bertambah kebaikan dalam hidup aku Tuhan hari-hari. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah mati itu rehat bagi aku daripada segala keburukan. Subhanallah ikhwan. Semoga keburukan dalam dunia ni tidak mengekori kita sampai ke dalam di alam barzakh. Cukuplah keburukan di dunia. Bila dicabut nyawa kita, disemadikan kita di sana, ditutup pusara kita. Artinya tertutuplah kejahatan, dia tidak ekor kita. Cukuplah dunia ni sangat jahat, sangat hina. Dunia tak akan setia dengan kita. Dunia tak suka dengan kita. Bila kita makin kurang, dia akan tunjuk betapa dia buang kita. Tetapi akhirat sentiasa kata pada kita, selamat datang, selamat datang. Ikhwan, semoga kita boleh ucap seperti mana kekasih Allah ucap di dalam ucapannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.